So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua. Mesti dalam ni ada yang kenal kita. Sebab dulu banyak kita ke Penang. Sekarang dah lama dah tak pergi ke Penang. Betul tak? Okey. So, nampak tak belakang kita tu? Ada nyo melambai-lambai tu. Jadi sekarang ni kita nak ucapkan pagi. Kita ambil semangat pagi ni. So, pagi. Supaya semua orang bersemangat. Kalau cakap malam dah nak tidur dah, betul tak? Okey. So, kami ni sekarang ni kami nak share lah. Saya Kak Ma dan ni Abang Meh. So, kami ni dah join MWay daripada tahun 2015 lah. Okey, sekarang ni Kak Ma sharekan skrin. Okey, tajuk perkongsian kami pada hari ini adalah bersara awal dengan MWay. Semua orang nampak tak? Kalau nampak, type 888. Baru kita tahu. Okey, tajuk dia bersara awal dengan MWay. Okay, dan Alhamdulillah, terima kasih ya. Kita punya MC hebat Encik Naim kita. Tak boleh nak. Okey, kita punya slide tu macam hang sikit. Saya buat semula. Okey. Terlebih dahulu, inilah kita punya penaja. Orang yang memperkenalkan kami dalam bisnes yang hebat, unik dan Islami ini, iaitu Emerald Direct, Zuraini dan juga Syam. Bagi tepukan kat rumah. Okey, kepada mereka. Kerana mereka lah Kak Ma berubah kejaya sekarang. Dan ni pula mentor kami lah. Berada di Melaka, iaitu Double Diamond Harun Damuni. Mereka ni membimbing kami dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sabar dan memang penuh komited. Sebab itulah mereka bergelar Double Diamond pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita usaha untuk sama-sama jadi Double Diamond. InsyaAllah. Okey. Dan inilah saya. Kak Ma, dulu cikgu, layan budak-budak. So sekarang layan mak budak pula. Sebab dalam MWay kan kita jumpa ahli keluarga semua sekali. Dan ni pula Abang Main. Abang Main ni masih bekerja sebagai pengurus oil and gas di Kemaman. Okey. 3 bulannya lagi. InsyaAllah. Bersara. Bulan 2 nanti bersara insyaAllah. Bersara wajib tu. Bukan pilihan. Okey, ni pula keluarga kami. Alhamdulillah lah. Keluarga kecil kami insyaAllah mata-mata inilah nanti yang akan mewarisi perniagaan kami. Sebabnya security income dalam MWay itu hebat. Kita kerja hari ini untuk satu keturunan. Kak Ma berkecimpung terjebak dengan bisnes ni bermula pada September tahun 2015 lah. Iaitu dengan membeli barang je. Bukannya nak buat bisnes MWay pun. Lagipun MWay ni kan dulu kita tahu dia adalah multi level. Multi level ataupun meniaga larut malam. Jadi sebenarnya kami terlibat macam-macam dalam multi level sebelum ni. Sehingga kan satu ketika kami dah haramkan multi level ni. No multi level at all. Siapa kawan-kawan call, Ma nak pergi ke rumah. Tanya dulu. Nak datang ziarah aku ke nak buat bisnes? Kalau nak buat bisnes, minta maaf. Pintu tertutup. Sebab kita orang memang dah kena macam-macam. Memang tak nak. Okey. Macam mana terbeli iron yang mahal ni? Kan barang MWay kan semua mahal. Betul tak? Tapi terbeli juga. Kenapa? Mula-mula sekali tu iron tu lah. Iron yang hebat ni. Iron yang hebat ni. Masa Emerald Zoo dengan Syam datang ke sekolah, dia orang datang demo buat nasi buat nasi nasi goreng, nasi apa? Dagang. Nasi dagang 5 minit je. Tapi Kak Ma tak tengok pun.
Sebab kebetulan tahun yang mereka datang ke sekolah tu Kak Ma jadi guru media. Bila jadi guru media ni sibuk sangat dan Kak Ma ada bilik sendiri. Kak Ma kena jaga pustaka, Kak Ma kena jaga bilik komputer. Jadi tak ada masa untuk berada di bilik guru. Dengar-dengar je lah orang kawan-kawan bagi tahu. Dan pasal iron tu masa Zoo dengan Emerald Zoo dan Syam pergi demo, 16 orang cikgu beli. Iron ni harga 1,500, 16 orang cikgu beli. Jadi Kak Ma ni bila dengar kawan-kawan beli iron mahal ni rasa macam, asal bodoh sangat ni pakat beli iron yang mahal ni, semua kena tipu ni rasanya. Tapi tak tahulah kenapa. Selama 3 minggu berturut-turut cikgu kat sekolah tu jadi macam orang gila. Gila kenapa? Hari-hari pakai baju yang iron. Baju batik. Baju batik. Hari Selasa yang kena pakai baju seragam pun semua orang dah tak ingat dah. Semua pakai baju-baju batik tu. Jadi Kak Ma pun tegur lah. Salah semua orang ni. Macam tak sedar diri dah. Asyik pakai baju batik je. Kenapa? So ada seorang kakak tu. Dia orang cakap, kau tak tahu kehebatan iron ni. Memang kita orang suka sangat-sangat. Lepas tu adalah dia cakap macam-macam tu. So tercabar juga rasa kan. Rasa macam semua orang jadi gila ni mesti ada sesuatu kelainan. Betul tak? Mesti ada yang hebatnya. So kami pun, Kak Ma pun bagi tahu kat orang yang kawan yang beli tu. Cakap dia, kalau betul lah iron tu hebat, minta orang yang jual tu datang ke rumah waktu maghrib untuk demo ke Kak Ma. Tapi kalau betul hebat, Kak Ma boleh beli. Kalau okey-okey je, boleh datang demo je lah. Orang MOA ni, bila cakap je, datanglah demo. Tak menyempat-nyempat. Hari yang sama juga, call, buat temu janji dan maghrib hari tu, sampailah Emerald Zoo. Dia datang, dia bukan bawa iron je, dia bawa periuk sekali. Pandai, bijak ni, ambil peluang kan. Bila orang dah bagi masuk rumah. Okay, lepas tu, sebelum tunjuk iron, dia tunjuk dulu periuk. Periuk yang hebat. Kak Ma dah ada pun periuk tekanan. Jenama hebat lagi, yang jenama Philips kan. So Kak Ma tak heran lah jenama Noza. Apakah brand. Tak pernah dengar, betul tak? Tapi tak apalah, layan je lah. Dia cakap nak buat pulut kuning 4 minit. Nak masak nasi goreng 7 minit. Bila dia sebut 7 minit nasi goreng, tak heran pun sebab Kak Ma boleh goreng nasi goreng tu dalam masa 5 minit je. Sebab kita memang suka masak pun kan. Tapi dia tanya, Kak Ma goreng nasi. Kak Ma goreng apa? Cakap dia, dah goreng nasi, mestilah goreng nasi kan. Kita goreng beras. Dia kata, goreng beras ke goreng beras? Boleh, Kak Ma tengok. Lepas tu dia goreng 7 minit betul siap. Dan rasa pun best. Rasa sesuatu dalam hati. Kemudian dia buat pulut pula, pulut kuning. Tak payah rendam-rendam lama. 4 minit, siap pulut kuning. Wow, dalam hati kan. Dah tergugat dah iman. Kena beli ni. Dalam hati. Masa tu Abang Man tak balik lagi. Lepas tu, dia pun demo pula iron. Sambil-sambil tunggu nasi masak, pulut kuning masak, test iron. Test iron. Patutlah dia orang ni gila. Memang best rupanya dalam hati. Tapi ingat mahal tu. Tu Abang Man balik. Abang Man sampai, Abang Man tanya. Dah macam mana iron yang cakap hebat tu? Mana? Hebat ke? Lepas tu, Papa rasa lah sendiri kan. Bagi Abang Man rasa. Tahu tak? Apa ayat pertama yang keluar dari mulut Abang Man? Ya Allah Mama, ada iron macam ni? Asal kita baru jumpa? Dengan penuh teruja, penuh excitednya. Dia cuba kan. Lepas cakap kat Zoo, ada bawa stok tak? Nak ambil terus? Abang Man. Sebabnya memanglah bila kita berdua-dua bekerja ni, memang stres, betul tak? Saya tukar iron. Abang Man tukar iron baju pagi-pagi, Kak Ma tukar masak. So, dia lah yang lebih perlu. Lagipun, mahal tu, betul tak? Lepas tu, cakap dia, mahal tu Pak, 1,500 tu. Betul Abang Man cakap, kalau lah 1,500 dengan kerja macam ni, berbaloi-baloi. Mama tak ingat ke dia pula iklan ke Kak Ma? Dia pula promote. Mama tak ingat ke banyak baju kita yang rosak? Kes
Ayun bodoh tu. Maknanya ayun tu dah jadi bodoh dah. So kita orang pun nak beli lah dua. Kak Ma nak periuk, Abang Ma nak ayun. So cakap lah dengan Zu. Biasalah kita ni biasa meniaga. Jadi bila dah berkenan dua tu, pandailah pujuk-pujuk sikit. Zu, Kak Ma ni nak beli dua. Kalau Kak Ma nak beli dua, periuk harga 800, ayun 1,500, boleh tak minta kurang? Tu cakap, dia pula buat lawak. Kak Ma nak kurang sikit ke nak kurang banyak? Mestilah nak kurang banyak, betul tak? Bodoh lah pula Kak Ma kalau nak kurang sikit kan. Lepas tu, dia bercakap, boleh Kak Ma, kurang banyak, 20% beza. Periuk daripada 800 lebih ni dah jadi 500 lebih je masa tu. Sebab tahun 2015. Ayun dari 1490 jadi 1235 je. Terus Kak Ma pun cakap macam mana cara? Dia cakap masuk ahli lah. Masuk ahli? Ahli apa lah? Kak Ma ni memang dah ahli dah. Ahli apa? Dia tanya. Kak Ma ni ahli Seng-Heng. Kak Ma tak tahu apa pasal MW. Kalau Kak Ma tahu MW memang tak boleh masuk rumah pun. Sebab Kak Ma pun sama tipikal macam orang lain. Dah banyak kali dah kena tipu, betul tak? Dengan multi level ni, jadi kita orang dah negatif. Lagipun dah haram pun masuk rumah. So dia cakap beza-beza macam tu, Kak Ma pun okey lah. Kak Ma pun masuk ahli. Sign up ahli, Kak Ma duduk isi borang, dia cakap, Kak Ma boleh tak Zu nak terangkan mengenai bisnes, peluang bisnes dan dengan MW. Kak Ma bercakap, Allah minta maaf lah Zu, Kak Ma memang tak minat bisnes. Padahal kita orang kaki bisnes tapi sebab kena tipu, so minta maaf. I'm not interested at all lah maknanya. Lepas tu Zu pujuk-pujuk pun minta maaf lah. Ginilah Zu, satu sebab je Kak Ma tak nak join bisnes ni, satu sebab je. Kalau Kak Ma cakap, Zu jangan marah. Dia cakap tak apalah Kak Ma, bagi tahu je. Kak Ma tak nak bisnes ni, satu je sebab. Sebabnya Kak Ma, kami ni dah kaya pun. Setakat hari ni tak pernah lagi tak cukup duit. Betul tak? Itulah dah Zu pun dah waktu maghrib kan. Bila cakap macam tu, tak apalah Kak Ma, tak apalah. Boleh tak dia nak tumpang solat dulu? Solat lah. Dah solat tu. Kita kan bila tetamu datang mestilah buat air tak? Kak Ma pun buat air. Sambil-sambil minum tu Zu ni, Emerald Zu ni memang tak putus asa. Itulah semangat orang MW yang kena ada dalam jiwa kita. Dah kerja dia berjaya ni. Dia cakap apa? Kak Ma, boleh tak? Kalau Kak Ma bagi masa ke Zu 5 minit je untuk Zu terangkan. Tak apalah Kak Ma kaya dah pun. Sebab Zu tak pernah lagi terlibat dengan mana-mana bisnes. Tapi Alhamdulillah bisnes ni dah jadi kejaya Zu pada hari ni dan Alhamdulillah suami pun sama. So kita pun panggil lah Abang Mei, marilah dengarlah, ambil hati kan. So dengarlah, jom pa, mai hidup dekat sikit dengan bisnes. Nak jadi kaya-kaya ni, jom. Maknanya macam tu je. Pasal Zu pun tunjuklah dia punya file tu, bisnes MW tidak menjual. Kita cuma tukar kedai daripada belanja jadi melabur. Tak menjual. Dalam hati Kak Ma melawan je. Sebabnya tak menjual, datang menjual. Dah lah barang mahal. Betul tak? Lepas dia kata barang kita murah, tak mahal. Murah sangat. Ayun 1,500, periuk 800. Murah. Jadi Kak Ma ni lawan je dalam hati. Tapi perancangan Allah tu memang terhebat lah. Sampai satu part. Inilah menjadi turning point Kak Ma. Bila Kak Ma nampak legacy income yang tak ada dalam kerjaya Kak Ma dan daripada pengalaman Kak Ma buat macam-macam bisnes, tak ada lagi peluang ni dalam bisnes lain. Iaitu legacy income ni di mana orang yang dah meninggal. Legend MW ni namanya Chan Poh Yok ni, Diamond. Dia dah buat MW dan pada tahun 1993 tu dia meninggal. Income bulan yang meninggal tu dalam 7,000 lebih. Lepas tu dia meninggal bulan bulan Jun. Julai semua income berterusan dan total tahun tu dapat 167,000. Tahun 94 naik je 200,000. Naik sehinggalah 2012 jadi 1.02 juta. Ini dah jadi pelik sebabnya bisnes ni macam tak ada maintain. Sebab bisnes-bisnes lain kan kena maintain, betul tak? Takkanlah Chan Poh Yok ni bangun sebulan sekali nak pergi beli ubat gigi, nak maintain kan?
Tak ada dalam bisnes ni. Tu rasa macam, hebatnya bisnes ni. Dalam hati je lah kan. Lepas tu, Kak Amah tengok Zoo, dia tunjukkan dia punya income dia. Tahun pertama dia buat Amway dapat 28,000. Tahun kedua naik 90,000. Tahun ketiga naik 100 lebih ribu. Oh, bergegar jantung ni. Bukan tulang rusuk je Jantung berdebar sebab Kak Amah 14 tahun. Maknanya dah lebih 10 tahun buat Amway buat Amway pula. Kerja cikgu masa tu income baru 70,000 setahun. Tapi Zoo buat tahun ketiga dah 100,000 lebih. Jadi tak ada dah yang orang kaya tadi tu. Terus ikut Zoo cakap ada program di Kuantan lah. Kak Amah ikut je. Okey. Jadi sekarang ni bila tengok pada peluang yang hebat ni, Kak Amah jemput my business partner untuk nak ceritakan mengenai peluang. Okey. Menarik cerita tu. Tapi kadang-kadang tu kita perlu evidence yang banyak lah. Kadang tu nak naikkan semangat ni kena betul-betul percaya kan. Percaya dalam perut, hati dalam perut. Barulah kita, dan bila kita ada macam kita punya big why kita, baru dia combine cantik, baru jalan kan. So ni budak pun tanya macam mana, ada lagi ke peluang lain? Tu yang ni ya ada. Okay. Alright. So saya akan share sebab saya ni dah kerja hampir 30 tahun, dah hidup 54 tahun. Beberapa bulan lagi 55 tahun. Jadi ini adalah saya punya pengalaman saya lah melihat ekonomi Malaysia ni daripada tahun 60-an dulu sampailah sekarang. So kita tengok peluang opportunity yang ada kan. Kita tengok apa yang orang buat dulu, kemudian orang buat apa, sekarang ni orang kena buat apa kan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu sini surah Al-Ra'd ni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maknanya contohnya kita minta doa banyak-banyak kan, ya Allah murahkanlah rezeki, tapi duduk kat rumah lipat tangan gini kan. Takkan nak pada bongok jatuh makanan kan, jatuh emas ke apa kan. Kalau Tuhan nak bagi pun kalau kita tak buka jalan, nak bagi kat mana kan? Takkan jatuh dari langit. Zaman-zaman dulu betul lah kan. Kalau orang hantar makanan pun ketuk rumah tak kena bergerak pergi ambil. Makna kata. Jadi kita kena usaha lah kan. Kena ada perubahan. Jangan kita tunggu orang mari hantar barang. Musim Covid ni kalau kena duduk kat red zone tak apalah, boleh tunggulah. Tak keluar. Okay. One more thing. Successful people, the difference between orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya. Orang yang berjaya ni dia sentiasa terbuka melihat apa perubahan yang ada, dan sekiranya ada perubahan tu bagus dari dia akan embrace, terima perubahan itu. Tetapi kalau unsuccessful people ni, orang yang tak berjaya ni, dia banyak resisten. Kalau ni dia punya buah kalau tu maknanya boleh buat nasi goreng lah. Punya banyak kalau ni. Maknanya lah. Kalau tu bisikan syaitan tahu. Jadi susah nak berjaya kan. Maknanya lah. Contohnya kalau nak buat ambil, saya tak pandai itu, saya tak pandai ni, saya tak pandai bercakap kan. Saya tak ada kawan. Mencari segala alasan kan. Maknanya dia nak tunggu orang bagi dia duit dia. Maknanya lah. Mana? Jadi sebenarnya kita kena berubah lah. Okey, kalau kita tengok ni, kita tengok semula ni tahun 60-an, 70-an dulu. Malaysia ni masa tu negara miskin lah, negara dunia ketiga. Minyak belum ada kan. Peluang masa tu kerja-kerjaan lah kan. Kerja-kerjaan ni makan gaji. Kalau kita ni makan gaji, contohnya jadi kerani sekolah ke, jadi attendant hospital ke, memang kalau minta nak jaga orang yang lawa-lawa tu memang dapat lah kan. Sekarang dah. Sebab terjamin masa depan, berpension kan. Tapi as time goes on ni, orang start dah pandai kan. Dulu kalau saya ingat masa kecil dulu, kalau kita orang keluarga nak balik kampung ke, kena bawa bekal apa semua, sebab memang susah nak cari kedai makan kan. Kalau pergi kat bandar ke, kena cari kedai mamak lah tu, bismillah tu boleh makan kat situ. Mana lah kan. Itu pun duit tak berapa nak ada juga sebenarnya. Okey, masa ni orang yang makan gaji ni dia akan ada duit, dan apa dia dapat? Dia apabila orang kampung yang buka tanah ni kan, ada tanah tapi dia tak ada duit. Jadi apabila dia
ada sakit ke apa ke nak pakai duit, dia akan jual kat orang-orang ni lah yang makan gaji ni. Walaupun gaji dia rendah, tapi tanah pun tak ada harga, murah masa tu. Jadi dia orang kumpul geran tanah memang macam ni. Ayah pun dapat Felda. Betul. Mana, bagi orang yang tak ada makan gaji macam ayah saya masa tu, ayah saya masuk rancangan Felda. Masa tu ada Velcra. Semua orang dapat 10 Felda. hektar. Dapat 10 hektar. Sekarang ni boleh dapat 10 hektar, siapa nak bagi? Itu rezeki dia masa tu. Masa tu maknanya peluang dia. Kita tengah membangun, kita nak buka ladang, jadi ada orang yang tak ada tanah, kita bagi tanah. Soalan. Sekarang kalau nak beli tanah boleh beli tanah untuk rumah. Itu pun 100,000. Boleh beli tanah buat rumah belum tentu. Betul. Tapi kalau buat MW boleh, insya-Allah boleh buat banglo 4 tingkat. Insya-Allah. Okey, seterusnya kita gerak masa ke tahun 80-an. 80-an ni tadi masa 70-an tadi saya duduk kat Felda kan. Memang hidup susah lah kan. Api pun tak pun ada, lambatlah api nak ada. Jalan pun tak comel. Dan masa tu ambil peperiksaan penilaian sekolah rendah dipanggil kan. UPSR apa tu. Tak ingat lah, lama lah. 50 tahun dah. Okey. Kampung TKDOB tu dah bagus. Bagus dah tu kan. English dia bagus lah masa tu duduk kampung kan. So saya dapat masuk asrama ni lah. Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan. Masuk boarding school. Oh sekarang kalau straight A pun belum tentu dapat. Anak saya dapat straight A, best student masuk sekolah menengah sini je, kat Baka ni je. Tak ada orang dah nak sponsor-sponsor ni lah, maknanya lah kan. Masa dulu rezeki saya. Saya lahir masa tu, ini rezeki saya masa tu kan. Kemudian seterusnya, okey, habis sekolah semua kan, dapat SPM, ambil result, ambil trial SPM lah. Dia trial, percubaan. Percubaan tu dapat tak comel pun dia punya grade, bukan dapat macam apa 10A apa ke, dapat biasa. Masa tu dia panggil aggregate 18. Mana pangkat 1 dah macam ujung-ujung sikit lah kan. Tengah-tengah lah, tak ujung sangat lah kan. Jadi masa tu kita minyak ni tahun 80-an ni, industri oil and gas ni baru nak mula ni. Petronas baru set up tahun 74. Office dia masa tu dekat some shopping complex mana dah ni lah. Dekat bangunan kedai lah, office Petronas masa tu bangunan kedai kan. Baru nak set up. Jadi dia pun nampak going forward ni dia perlu ada engineer kan. Jadi di Malaysia ni ada masa tu ada 5 universiti ya. UM, UKM, USM, UPM, UTM. Lain-lain tak ada. Kan? Lepas tu ada vocational teknik itulah kan. Dan tak ada oil and gas, engineering tak ada kan. Sebab kita masa tu tak adalah engineer sangat lagi kan. Tapi bila nak buka oil and gas industry nak perlu ramai engineer. Jadi best saya masa tu rezeki. Ramai yang pergi overseas. Maknanya. Pergi overseas duit tak habis. Sponsor. Ya, mana dapat sesuatu tahun dah pergi overseas. Jadi itu rezeki saya masa tu 80-an, rezeki saya kan. Tapi sekarang ni nak pergi overseas, tak ada orang nak sponsor kita belajar overseas sekarang ni kan. Boleh bayar sendiri kan. Okey, seterusnya tahun 90-an balik daripada overseas, saya masuk ni Institut Latihan Penindustrian Petronas. Kerja dengan Petronas dah juga masa tu. Dah scholar dia, kerja jadi cikgu. Dan pada masa ni kilang baru nak mula ni, jadi kita kena ambil technician ramai, technician operator ni ramai. Dan saya kena mengajar. Yang ni pun rezeki dia orang juga. Masa tahun 90-an ni rezeki dia orang. Sebab oil and gas baru start, nak pakai ramai orang. So saya nak share experience saya dalam satu kelas ni lah. Masuk kelas tu saya pun tengok, okey ramai ni, okey sebab dia punya dia punya syllabus tu dalam bahasa Inggeris. Kan? Saya daripada US tak apalah kan. Kononnya nak speaking berabuk lah ni. Jadi saya pun tanya budak-budak ni, siapa yang A1 nak tengoklah dia punya demografik dia kan. A1 tak ada, A2 tak ada. Boleh kita mula dari bawah. F9 ni fail lah kan. English out kan. F9 semua angkat 9. Oh, pulai. Ni kerja berat. Sebab saya kena translate. Maknanya kena ajar lah bahasa Inggeris, lepas tu translate pula apa benda lah bahasa Melayu kan. Tapi itulah rezeki dia orang. Maknanya masa tu nak pakai ramai, jadi orang yang pandai-pandai sikit dah masuk U, yang kurang pandai sikit masuk poli.
Yang tinggal ni, yang masuk LPP ni semua sampah. Mana? Jadi itu rezeki dia kan. Dan dalam masa saya kerja ni pun saya terlibat juga dengan tu direct selling, MLM. Itu yang kita orang serik itu kan. Macam-macam kan. Dan orang ni bawa, kita kawan bawa kita masuk lah. Lepas tu dia pun senyap. Lepas tu dia bawa yang lain pula. Kan? Jadi kita rasa tak ke mana lah MLM ni kan. Kalau macam insurans pun quite good. Tapi insurans bila kita buat sale dapat satu customer 6 tahun je dapat income. Tahun ke-7 ke-8 dan seterusnya kita tetap kena servis. Tapi dah tak ada income. Kita pun terlibat juga. Kita terlibat insurans. Insurans actually bila saya buat insurans saya tak sampai hati nak jual insurans kat orang. Hati saya tak cukup kering. Kadang nak buat benda-benda ni kena hati kering sikit. Kena cerita benda bagus je. Benda yang tak bagus tengah cerita kan. Dalam MW ni kita boleh cerita belaka lah. Manalah kan. Sebab kita semua bagus barang kita kan. Okey. Bila saya nak jual ke kawan-kawan saya tahu dah dia akan bertahan selama 2 tahun je. Sebab kadang-kadang orang beli insurans ni dia akan tanya, bila dia dah kena bayar 2 tahun apa kan, dia rasa macam berbazir duit dia sebab dia tak dapat apa-apa. Aku kata kalau kau beli insurans ni kalau nak dapat apa kena mati juga baru dapat. Manalah. Kalau nak buat untung dengan insurans untung insurans kena mati baru. Tapi orang lain untung. Bukan kita dapat, spouse kita lah dapat kan. Jadi kita tahu dah keadaan tu, jadi saya tak boleh nak jual insurans kat kawan. Saya tahu dah nanti saya yang akan dapat dia punya commission dan juga company. Sebab 2 tahun dia akan berhenti, duit tu semua saya dan company yang dapat. Itu pun pernah buat traditional business ke? Oh, traditional business. Okey. Bagi kawan-kawan kat sini, kalau nak buka kedai ke sekarang ni memang bukan COVID masanya. tak buka lah kan. Tapi kalau nak buka kedai, nak menyewa. Saya dah buat semua tu. Buat kedai cenderamata, buka kedai minimarket, buka spa, semua bungkus. Sebab actually kadang-kadang tu kita buat bisnes yang tradisional ni, kita tengok majunya orang tu jual goreng pisang. Semua orang nak buat goreng pisang cheese. Bila semua orang jual benda yang sama, kalau hari tu satu tempat tu 100 orang datang, sekarang kita pecah jadi seorang, mungkin satu tempat tu 10 orang je datang dah. Semua orang yang rugilah kan maknanya. Okey, sekarang kita sampai sekarang apa pula peluang masa ni kan? Tahun 2000 ni apa dah peluang dia? Kita tahu dalam tahun 2000 ni ICT makin galak kan, digital dan online business hari tu dia ada apa yang Malaysia punya masa tu saya walaupun kita dengar kita tak berapa ni sangatlah kan, sebab kita kurang sangatlah yang ICT dan kawan lama macam saya ni lagi lah kan. Tapi MW bergerak ikut zaman. Bergerak ikut zaman sebab dia sentiasa up to date kan. Tengok COVID baru ni. Yalah. Ramai sangat orang buat apa? Ruby volume, betul tak? So jadi kalau kita tengok sekarang ni macam baru ni kita tengok Lazada 11/11, Shopee 11/11. Segala macam artis tu pun dia datang panggil nyanyi. Banyak habis duit kat situ. Banyak habis duit kat situ. Dia sanggup habis banyak tu sebab dia dapat banyak lagi kan. Tapi dalam MW, kita duta. So kita ada Lazada punya online business. Shopee. Lazada dengan Shopee tak sahabat MW. Sebab dia orang tak ada produk. Betul tak? Dia cuma ada platform je. Dia macam TV3, macam TV2. Tapi untung banyak dah juga. Dalam MW, kita Lazada, kita lah Shopee. Kedai kat tangan kita je, titik-titik. Tak payah bungkus, tak payah pergi sibuk-sibuk pergi ke apa? Pergi ke pejabat pos. Betul tak? Duduk kat rumah, tek transfer duit sampai. Dan macam sekarang ni pun ada orang buat produk ke. Nak buat produk tu pun duit dah habis banyak. Nak marketkan produk tu lagi banyak duit. Perlu kan untuk promosi apa semua kan. Selalunya dia akan up sekejap lepas habis. Sekarang ni MW dia dah set up semua cantik kan. Betul? Kita cuma guna je. Become part of MW, business owner kan. Betul? Benda dah set up semua dah, cuma atas kita je. Itulah daripada perkongsian Abang Man tadi, kita nampak yang peluang untuk setiap generasi ni berbeza-beza. Dan semuanya ada peluang. Betul tak? Jadi kita tak tahu untuk anak kita nanti macam mana. So Kak Ma pun dengan Abang Meh, bila kita tengok legacy income yang tadi, kita pun study. Kita tengok apa kekuatan syarikat MW ni. Barang mahal ya ke? Rupa-rupanya bukannya mahal.
Kalau kualiti macam tu, berbandingkan dengan syarikat lain, harga kita yang terendah sebenarnya. Kita jual barang. Kadang-kadang company jual sampah. Betul. Memang Barang-barang murah. yang memang berkualiti. Barang sampah memang murah. Betul. So kita tengok sini shareholder MWay. Kebanyakannya adalah syarikat GLC seperti KWSP, Tabung Haji, ASB tu kan. Dan kalau kita bekerja, KWSP tu kita mencarum. Kita orang Islam simpan duit dalam tabung haji. Betul tak? Lepas tu kalau company, kalau orang yang bukan Islam pun banyak macam CIMB ke, semua ada dalam ni. Jadi ni sebenarnya syarikat kita, kedai kita yang orang duk cerita pasal BMF lah, pakat belilah barang-barang kita. Sebenarnya ni lah MWay, satu-satunya kedai kita semua. So masa ni lah kita kena jadi bijak. Betul tak? Buat apa kita nak buat untung ke orang lain sedangkan kedai kita ada dan dia tersenarai di bursa saham, kaunter halal, patuh syariah. Ni penting sebab kalau katakan untung banyak pun satu bisnes kalau tak halal, mana boleh. Sebab bagi kita orang Islam, setiap sen yang kita dapat mesti tahu sumber. Lepas tu bisnes ni bebas riba. Perasan tak? EPP kita dijual pada harga ahli. Kalau company lain, tengok contohnya lah C yang jual produk penapis air kan, C ke nama apa, CC tu kan. CC, tengok harga kalau cash lain, kalau ansuran lain, tapi kita semua harga ahli. Lepas tu kalau guna ZIPP pun jagalah bayaran, jangan bayar lewat, bayar on time tak kena sebarang riba. Lepas tu bonus dibayar pada masa yang tepat, di mana MWay dia tak pegang duit yang bukan hak dia. Kan ada setengah company dia dapat dah kira-kira dia dapat untung, dia pegang dah seminggu ke 2-3 hari sebab duit yang dipegang di bank akan dapat keuntungan. Dan tengok bulan ni 3 hari lepas kita dah dapat dah bonus, betul tak? Sepatutnya 15 tapi awal. Lepas tu modal rendah 60 je sekarang PKP. Masa Kak Amar dulu RM95.40. Memudahkan, membantu. Dah lah. Pasal kita punya business partner kita. Lepas tu plan marketing dia pula dia siap tambah plus lagi. Tak sabar-sabar dah. Tak sabar-sabar. Baru. Dan bulan 12 ni keahlian ada 2. Boleh pula masuk ahli dengan RM20 je. Untung setiap barang 20%. Lepas tu tak perlu maintain kan. Okey. Dan kekuatan lagi, dia ada 2 benda ni yang paling hebat ya, itu produk dan juga pelan pemasaran. Di mana produk yang dijual oleh syarikat kita semuanya bagus untuk manusia dan alam. Bahan-bahan yang digunakan tak menggunakan bahan kimia yang bahaya. Ini yang terhebat sebab company lain, pasaraya lain tak ada jual yang macam MWay. Dan ini juga bahan mentah dari ladang sendiri yang organik, ada CJ halal. Ni yang kita panggil dia adalah halal dan thayyibah sebab kita tahu dari sumber. Kalau sekarang ramai buat produk, tulis produk orang Islam, produk Muslim, tapi bahan mentah ambil kat mana? Betul tak? Lepas tu MWay kita ada saintis sendiri di mana sentiasa buat R&D. Dan yang orang kata barang MWay ni mahal ni sebenarnya produk kita G-Max. Yang mahal tu sebab dia jual pekatan. Contohnya dish drop. 1 botol boleh menghasilkan 20 botol. Kalau katakan harga dia ahli RM30, kalau 10 botol jadi RM3. Kalau 20 botol bermakna baru RM1.50. So jimat tak? Ni yang jadi hebat. Plan pemasaran pula, sistem yang adil. Betul tak? Lepas tu bisnes ni adalah bisnes bebas milik sendiri. Di mana siapa yang rajin, dia akan dapat banyak. Bukannya siapa yang masuk dulu. Bukannya upline yang dapat lebih. Kau kerja hebat-hebat, kau kerja penat-penat, kaya kamu atas. Tak. Siapa hebat, dia dapat pin yang tinggi. Siapa hebat, dia dapat duit yang banyak. Dan dia boleh lintas upline. Ini kekuatan MWay yang kita perlu tengok. Kita perlu share dengan kawan-kawan. Okey. Ni Kak Mar sharekan pendapatan Kak Mar pada tahun 2015 di mana lepas beli 2 ayam dengan periuk, bila Kak Mar tahu kehebatan itu, Kak Mar cerita dengan adik-beradik, dengan cikgu-cikgu anak. Di sekolah Kak Mar tak boleh dah share dah sebab Zoom dah
Jual semua dah. Jadi Kak Ma tak tahu nak jual kat siapa. Betul tak? Tapi bila kita sentiasa tanya upline, Zul bagi tahu Kak Ma tak ingat ke? Kak Ma ada adik-beradik, Kak Ma ada anak. So semua tu sebenarnya peluang kita sebab semua orang nak barang-barang yang cantik. Dan alhamdulillah bulan pertama Kak Ma bersama Amway terus dah dapat RM400. Banyak kan? Alhamdulillah kan? So tindakan yang Kak Ma ambil ialah Kak Ma pergi shop Amway sendiri, tukar kedas 100% sebab Kak Ma nak guna sangat barang-barang yang organik ni. Lepas tu Kak Ma kongsi je kehebatan produk dan peluang ni. Pantai je, bagi tahu je. Siapa yang positif Kak Ma bagi tahu. Lepas tu Kak Ma buat demo, Kak Ma taja, buat house meeting, pergi seminar-seminar. Dan sebenarnya kalau kita nak berjaya dalam Amway, kita kena jadi macam orang yang suka belajar, suka tambah ilmu. Kalau kita tak nak belajar, kita tak nak tambah ilmu, sebenarnya kita akan rugi sebab kalau dengan ilmu yang lebih, Allah akan bagi rezeki yang lebih. Inilah aktiviti perniagaan Amway Kak Ma. Sentiasa happening. Tengok ramai je. Sebab itulah bisnes ni, bisnes ukuah. Okey, ni pendapatan 2015. Kak Ma masuk kan 2015 kan? 2016, bulan 1 terus income 5,000 lebih. Dan nampak tak SIP bonus ni, bonus dah dapat 12,000. Okey, lepas tu income tahun tu dapat 74,000. Dah double dah dengan cikgu. Dan dapat lagi ke seminar pertama. Ke Langkawi. Memang seronok. Lepas tu siap dapat duit makan tu boleh beli coklat buat balik. Tak payah guna duit sendiri. Lepas tu kita punya check in kat airport apa semua tu, beg masuk tak jumpa dah beg, jumpa kat dalam bilik. Memang hebat. Bilik pun memang VVIP punya servis. Okey, dan tahun 2017 Kak Ma dapat bonus, nampak tak? 50,000 cash. Lepas tu income dah jadi double. Dah 146,000. Lepas tu, dapat pergi ke Hawaii. Berbulan madu. Selama ni tak pernah pun dapat pergi overseas. Kapal terbang pun Kak Ma tak pernah naik. kalau mengaku gitu macam malu. Bini ni lah, orang kerja hebat dah ni. Dua-dua kerja, tak pernah naik flight. Macam naik kereta je lah kan. Tapi pergi Hawaii kenalah. Okey, so ni lah pendapatan Kak Ma. Tengok. Sorry. Ni kita tengok pendapatan 2015 dan 2016 dan 2017 naik 200%. Hebat tak hebat? Hebat. Kan? Kalau hebat tak 777. Sebab Amway ni memang satu bisnes yang amat hebat. Okey. Lepas tu ni pula. Dengan bonus 50,000 tu, Kak Ma pergi ke ambil berkat, pergi umrah. Dan Allah beri jawapan. Kat sana, Kak Ma tak ada niat pun nak cerita pasal bisnes. Tapi Allah lorongkan benda yang hebat. Kak Ma dapat taja orang di depan Kaabah. Di mana? Kak Ma ceritalah. Sebab orang tu tanya, Ma ni kan cikgu. Balik ni terus mengajar, ada makcik tu tanya. Dia cakap, tak. Ma ni cikgu yang ponteng. Kak Ma ni ambil cuti panjang sikit. Kata, Ma buat apa? Tak mengajar. Ma buat bisnes. Bisnes apa? Bisnes Amway. Amway tu apa? Dia salah tanya soalan. Jadi Kak Ma jawab lah. Amway ni satu pasar raya besar yang di mana kita macam Giant, kita macam Tesco. Cuma yang berbezanya, kualiti produk yang kita jual kat situ. Semuanya organik. Dan dia excited, teruja, nak juga. Dia cakap dah dia di Sarawak. So macam mana nak? Dekat Mas Ali je. Sebab Ma duduk depan Kaabah ni bawa pun kedai. Bagi tahu macam tu. Lepas tu, ya ke? Kena daftar ke? Kena daftar lah. Berapa daftar? RM95 40 sen. Terus dia keluarkan duit 100. Terkejut, terketar Kak Ma masa tu. Sebabnya, aku dah meniaga dah depan Kaabah. Tapi Allah tak pernah buat saja-saja. Semuanya ada sebab. Betul tak? Sebab Kak Ma memang tertanya-tanya sentiasa. Okay, Alhamdulillah. Jadi kita perlu buat benda ni. Dan ini menyebabkan Kak Ma yakin dan terus yakin dengan Amway. Di mana tahun 2018, bulan 12, Kak Ma bertukar kerjaya daripada menjadi cikgu sekolah, menjadi ni business owner Amway sepenuh masa. Ramai orang tanya Kak Ma, tak menyesal ke? Tak menyesal ke? Kak Ma cakap tak menyesal sebabnya Kak Ma bukannya berhenti mengajar. Kak Ma cuma tukar bos. Kalau sebelum ni,
Kak Ma, bos Kak Ma adalah KPM, dia pengetua, Kak Ma kena punch card. Sekarang dalam MW bos kita terus Allah. Betul tak? Bagi yang agama lain, Tuhan kita. Itu dah jadi bos kita. So macam hari ni pun kita nak share ni, nak kongsi pengalaman, minta Allah. Kak Ma nak ambil peluang ni, nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana ambil peluang hari ni untuk bersama dalam majlis yang hebat ni, walaupun ada ABPH. Kan program tu hebat malam ni tu. Igawan semua orang tu. Kak Ma pun suka juga. Tapi MW ni lagi hebat. Tak teruja. Tak menyesal pun. Siapa yang sama rasa hebat macam Kak Ma, type situ. Satu pula. Betul tak? Okey. Okey. Ni yang cakap peniaga MW boleh pencen awal. Tengok Kak Ma dah dapat pencen bila jayakan adik. Orang pertama yang Kak Ma bercerita adalah adik-beradik Kak Ma. Kak Ma jayakan adik dan cuba tengok tu. Jadi cikgu MW ada tu, nampak tak? Performance 4,000, leadership 2004. Inilah namanya pencen. So Kak Ma pencen di usia 41 tahun, kerajaan tak bagi lagi pencen ke Kak Ma. Tunggu umur 55 baru dapat pencen. Tapi ada kita kisah sebab MW dah bagi pencen ke Kak Ma. So semua orang boleh dapat pencen macam Kak Ma. Lepas tu dapat bawa pula masa tahun 2018 ni, MW buat boleh bawa family. Kak Ma bawa semua ahli family tu. Alhamdulillah memang seronok yang tak amat sangat. Semua pergi overseas. Okey. Sebenarnya perniagaan MW ni perniagaan yang unik. Dari 5 tahun Kak Ma terlibat dengan MW. Ni je Kak Ma boleh bagi tahu. Perniagaan MW adalah perniagaan unik. Perniagaan MW adalah perniagaan yang Islamik. Dan lagi perniagaan MW ni juga adalah dakwah. Perniagaan MW ni juga membawa ukhuwah. Tengok Kak Ma berjaya jayakan adik. Kalau sebelum ni kita tak tahu pun nak cakap apa dengan adik-beradik kita pun. Betul tak? Nak call. So sekarang ada sesuatu. Siapa yang sama macam Kak Ma? Cari adik-beradik dulu. Type situ. Satu. Tanda kita hebat. Ukhuwah kita hebat. Dan fokus perniagaan ini sebenarnya kita kena faham je apa itu MW. Sebab fokus perniagaan ini bukan semata-mata menjual. MW tak ajar pun kita menjual. Kita cuma perlu menjadi pengguna yang bijak. Kemudian ajak orang lain untuk menggunakan barangan organik dan natural ni. Dan ajar mereka untuk jadi macam kita. Pengguna bijak di mana kita tukar perbelanjaan yang selama ni duit yang kita kerja, dapat duit beli barang. Dan nak duit lagi beli barang lagi, kerja lagi. Belanja hangus. Sekarang dah tukar dah jadi pelaburan. Tak ada lagi. So hebat tak? Kan hebat sangat-sangat MW ni. Okey. Persoalannya sekarang nak ajak siapa? Aku ni tak pandai bercakap. Aku tak pandai menjual. Betul tak? Ramai yang ada masalah macam ni kan? Siapa yang ada masalah yang sama ni, cuba typelah. Saya nak berubah. Saya pandai bercakap. Saya tahu nak ajak siapa. Tapi tak tahu lagi kan? Kak Ma bagi tahu. Tunggu. Sekarang Kak Ma bagi tahu. Sebenarnya janganlah risau. Yang penting kita kena faham dulu konsep bisnes MW. Kan? Kita kan bukannya menjual. Dan siapa yang suka menjual, dia tak akan dapat bonus yang banyak. Sekata 45,000, 200 lebih ribu. Tak akan dapat kalau pandai menjual je. Jadi, faham konsep bisnes ni, kita jelas dan yakin dengan sumber rezeki dari Allah. Dari Allah, dari Tuhan. Yang bagi rezeki tu bukan atas usaha kita sepenuhnya. Dia adalah dari Allah Ta'ala. Jom kita pakat tengok sumber rezeki dalam Al-Quran. Kita ni tak lari daripada kena serah diri, kena ambil tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Di mana hidup kita ni pun sebenarnya bukan untuk bekerja. Hidup kita untuk ibadah. Rezeki itu untuk meneruskan kehidupan dan Allah dah letakkan dalam Al-Quran. Allah dah ajar ada 8 jenis rezeki yang Allah nak bagi ke kita, iaitu pakat baca lah tu. Rezeki yang telah dijamin kerana usaha, kerana bersyukur, kerana
Daripada rezeki yang tak terduga, rezeki kerana istighfar, rezeki kerana berkahwin, rezeki Anak. kerana anak, rezeki kerana sedekah. Cuba perasan tak rezeki yang nombor 1 tu? Rezeki yang telah dijamin. Ayat Al-Quran. Surah Hud ayat 6. Kita baca yang bahasa Melayu je lah. Lagipun dalam ni kan kita pun ada Chinese ada, mungkin India pun ada kan. So tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Bermakna semua kita, semua hidupan Allah dah jamin dah rezeki. Rezeki tu dah ada. Cuma sebelum ni kita tak faham konsep rezeki, kita keluar cari rezeki, kita keluar cari rezeki, betul tak? Jadi jalan lain. Cari jalan lain. Rezeki mari kita paling. Sedangkan bila Allah dah bagi tahu rezeki tu dah ada, tugas kita hanya jemput rezeki. Bukannya kena cari dan cari. So bila nak jemput mesti kena tahu alamat, betul tak? Alamat rezeki ni Kamal bagi tahu malam ni ada 2 lot. Iaitu di lot kebahagiaan, 1. Yang kedua, lot kemuliaan. Siapa yang setuju dengan Kak Ma? Taib. 2. Lot kebahagiaan ni macam ni. Kita cari orang yang bahagiakan dengan kita, orang yang muliakan kita, ataupun orang yang kita muliakan, ataupun orang yang bahagiakan kita untuk berkongsi kehebatan, kebaikan produk-produk MUA kita. Kalau kita makan Nutrilite, kita sihat. Kita nak tak adik-beradik kita sihat? Pasti nak kan? Kalau kita nak adik-beradik kita sihat, tunjuklah kat dia orang. Jangan cakap nak jual. Aku makan vitamin C. Anak-anak sekarang, Alhamdulillah, setahun dah tak sakit. Contoh. Ataupun aku nak demam. Sebelum ni makan Panadol. Ambil terus 4 biji vitamin C tu, terus tak jadi demam. So kalaulah macam ni, agak-agak adik-beradik kita, kawan-kawan kita, orang yang kita sayang ni, orang yang bahagiakan kita ni, dia nak tak? Bila dia nak, itulah kita terpaksa jual. Sebab tugas kita sebagai orang, sebagai manusia ni, kita perlu mudahkan urusan orang lain. Betul tak? Jadi disebabkan dia bukan ahli, kita jual lah harga jual. Mana boleh tak ikut etika, betul tak? Tapi kalau kita rasa duduk satu rumah nak bagi ahli pun tak ada masalah kan. Semua atas kita. Jadi kita jual dulu. Dapatlah untung runcit. Kan? Dapat poin kan? Apabila kita rasa dia tu ulang nak beli semula, nak lagi, kita cakaplah kat dia, masuklah ahli. Sebab kalau kau beli dengan aku, nanti aku cepat kaya. Sebab barang-barang ni semua ada poin. Poin tu nanti tukar jadi duit tu yang aku dapat income tu tiap-tiap bulan. Jadi kau nak tak dapat income macam aku? Manusia ni memanglah kita akan rasa macam aku nak dan kalau boleh tak nak orang lain untung kan. Jadi bila macam tu, dia pun daftar, tajalah dia. Dan ajarlah dia, ajak dia masuk majlis ilmu. Dan kalau ni ada pula bawah tu, jika kita tidak tahu alamat rezeki kita, jangan resah. Rezeki itu tahu alamat kita. Sebab tu walaupun kita tak tahu alamat rezeki sebelum ni, rezeki tu tetap datang. Tapi kalau kita dah tahu alamat rezeki, senang tak buat MW? Kan? Buat MW bukan menjual. Lebih-lebih lagi masa PKP sekarang. Call je adik-beradik kita. Nak barang order online. Betul tak? MW bina hubungan. Kalau kita dengan adik-beradik kita, contoh kita nak cerita-cerita dia tak nak dengar kan. Sebenarnya kita ada masalah hubungan dengan dia. Ini adalah satu peluang atas barang MW ni untuk kita ukhuwah kan. Kita adik-adik kita ni sebenarnya adalah anugerah. Kawan kita boleh pilih. Aku tak nak kawan kau, aku nak kawan kau. Tapi adik-beradik kita, mak saudara? Memang dah diberi kat kita, itulah adik-beradik kita. Buruk baik dia pun. Jadi banyak kita kena beralah. Dan bila kita hubungan kita baik, bila kita cakap apa-apa, kita sharing kan, dia memang nak dengar. Sebab kita pernah bawa ada kawan Norma ni, kawan bisnes partner saya. Mana pergi, dia memang I think dengan adik-beradik dia, saudara mara dia memang baik kan. Jadi bila dia pergi lah, kita tolong dia kan. Semua positif. Semua nak ni sebab
Nutrilite hebat. Nutrilite tu. Sebab dia menjaga hubungan tu. Tapi kalau kita contohnya dengan adik-beradik kita, kita baru nak banner ni kan. Jadi tengok memang ada masalah, kita kena ambil hati dia apa semua. Okey, kita contohnya kita ada ni, kita bagi dia try. Kalau dia sakit, anak dia sakit, Kita bagi dulu, tolong. sedekah dulu. Sedekah dulu kan. Bagi satu, sedekah. Allah bagi semula kita 10. Ha. So jangan kedekut. Tu cakap Amber ni dakwah. Amber ini ukhuwah. Betul Jadi tak? bina hubungan bina keluarga hubungan. balik kan. Sebab saya pun nampak juga dengan keluarga saya tak berapa rapat kan. Sebab kita tak tahu kadang-kadang bila ada masalah yang lampau-lampau ni, kita tak tahu dia ambil ayat hati ke apa kan. Dia tak cerita kat kita kan. Sebab contohnya kadang-kadang ada satu kes ni mana kakak kita tu maknanya kita pelik perangai dia ni kan. Nak suruh kita respect dia lah apa. Kadang-kadang kita tak tahu masa kita kecil dulu dia jaga kita macam mana. Sebab tu dia demand kau respect aku. Kan? Sebab apa? Dulu dia jaga kita. Orang yang seksa tu dia ingat. Kita Orang yang yang happy ni kita tak ingat sebab tak susah kita pun. Kalau adik-adik ni kita tak ingat apa benda kan. Sebab yang susahnya abang kakak kita dulu susah jaga kita. Betul? Tapi bila dia tengok dia macam perangai pelik, yang minta macam-macam ke apa kan. Sebenarnya Memang patut. Patut pun Kita sebenarnya. je yang tak perasan. kita je tak tahu sebenarnya. Dan untuk penutupnya, kekuatan dalam kita nak share, dalam kita nak menjemput rezeki kita ni, dia sebenarnya terletak pada impian kita. Kita nak tak berubah. Kita nak tak satu kehidupan yang lain daripada yang lain. Kita nak tak dapat apa yang kita nak, tapi yang tak logik sebelum ni. Betul tak? Sebab dalam MW semua tu akan dapat apabila kita menjaga hubungan. Betul tak? Jadi itu saja sharing dari kami. Macam mana MC kita Naim? Kak Amar ni, Abang Amar ni habis dah sharing hari ni.